Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jumpa lagi kita di kelas yang ke-20 sudah. Hari ini hari Selasa, 9 Mac 2021. Okey, kita akan sambung lagi subtopik yang berikutnya, iaitu gerakan jatuh bebas. Jadi apa itu gerakan jatuh bebas? Suatu objek dikatakan mengalami gerakan jatuh bebas jika pergerakan objek itu dipengaruhi oleh daya graviti saja. Daya graviti saja. Hal ini bermakna objek yang jatuh bebas tidak mengalami tindakan daya yang lain seperti rintangan udara atau geseran. Okey, jatuh, kamu tahu, jatuh atas ke bawah kan? Sebabkan apa? Tarikan graviti. Graviti sesuatu tempat lah. Kalau bumi, graviti bumi. Sebab tu dia kata dipengaruhi oleh daya graviti sahaja. Bebas. Bebas bermaksud ia bersih. Ia tidak berkait dengan daya lain. Seperti rintangan udara ataupun geseran. Ataupun daya-daya yang lain, kamu pegang dan sebagainya. Itu pun tidak boleh. Sebab tu dia kata bebas. Jatuh bebas. Okey, baik. Jadi dalam kepala kamu kena ingat, bila jatuh bebas dipengaruhi oleh daya graviti sahaja dan tidak dipengaruhi oleh daya-daya lain ataupun bebas dari daya-daya lain. Okey, baik. Cuba tengok buah kelapa ini. Buah kelapa jatuh, logiklah kan, jatuh ke bawah. Adakah buah kelapa ini mengalami jatuh bebas? Jawapannya ialah tidak. Kenapa tidak? Sebab di persekitaran bumi ni ataupun di persekitaran pokok kelapa ini ada udara kan. Bila buah kelapa jatuh akan mengalami geseran ataupun rintangan udara. Jadi buah kelapa ini tidak mengalami jatuh bebas. Dia hanya jatuh saja. Dia tidak bebas. Jadi jatuh saja. Jadi jatuh bebas mesti tiada rintangan udara ataupun geseran udara. Okey, baik. Andai kata soalan tu bagi pokok kelapa juga. Tapi soalan kata buah kelapa jatuh dalam keadaan jatuh bebas. Jadi dalam kepala kamu kena ingatlah. Maksudnya soalan itu menyatakan bahawa rintangan udara diabaikan. Jadi boleh gunalah rumus jatuh bebas. Sebab dia sudah nyatakan mengalami jatuh bebas. Dalam kepala kamu kena ingatlah. Ia sudah buanglah rintangan udara di sini. Itu maksudnya begitulah situasi nak bagi pokok kelapa kan. Nanti kalau dia bagi soalan tu planet Mars, susah pula nak bayangkan macam mana keadaannya. Okey, baik. Jadi kita tengok lagi konsep yang seterusnya untuk membuktikan jatuh bebas ini. Okey, baik. Secara logiknya dalam udara, okey, kita ada dua objek, bulu pelepah dengan bola logam. Bila kita lepaskan pada ketinggian sama, secara logiknya bola logam ini akan jatuh dahulu kan, ataupun akan tiba dahulu di permukaan. Bola pelepah akan last sekali jatuh. Sebab dia ada udara kan dalam ni. Akan ada rintangan udara, geseran udara. Sebab itulah bola pelepah ni paling lambat dia sampai ke permukaan. Baik, anda kata dalam keadaan vacuum. Bila dalam keadaan vacuum, rupa-rupanya dua-dua objek ini jatuh pada masa yang sama. Ataupun tiba di permukaan pada masa yang sama. Kenapa? Sebab ni yang dikatakan jatuh bebas. Bila sebut jatuh bebas, ia akan tiba pada masa yang sama dengan nilai pecutan yang sama. Nanti nilai pecutan, cikgu akan beritahu berapa nilainya. Okey, untuk lebih faham, kita tengok dahulu video penerangan. Okay, today to test out my new slow motion camera I got, I'm going to be dropping a feather and a chunk of metal and see if they hit the ground at the same time under a vacuum. Kubus. So the key to this experiment is dropping them at the same time. So what I'm going to do is I'm going to attach the feather to the top of the vacuum chamber with a magnet. So this experiment proves that gravity pulls on everything with the same acceleration. And the reason is because the force that gravity pulls down on you is proportional to the amount of mass in the object. So the more mass an object has, the harder gravity pulls on it. But the more mass it has, the harder it is to move.
So what that amounts to is everything is pulled down at the same acceleration due to gravity. Same acceleration. But what makes it a little bit messy is that in air, there's also air resistance when things fall, and so you can't really see how everything falls at the same rate. But if you remove that air, then you should be able to see that effect. Okay, kita tengok. Okay, first we'll do in-air test. Okay, yang so ni this ada is dropping a feather in air. Ini ada udara with air. Ada udara. Tengok apa yang berlaku. Nah, bongkah logam akan jatuh dahulu kan, tiba di permukaan cepat berbanding bulu pelepah. Ini dengan ada udara. Okay, tanpa udara ataupun okay, we're under full vacuum now, so let's do our test under vacuum and see if it looks any different. Pump udara ni keluar. Ni ada tube kan, di pump. Okay, tengok apa yang berlaku. Okay, bongkah logam dengan bulu pelepah akan tiba di permukaan pada masa yang sama. Maksudnya apa? Ia mengalami pecutan yang sama. Nanti berapa nilainya? Cikgu beritahu nanti ya. Okay, tengok sekali lagi. Okay. Baik, jadi apa kesimpulan yang boleh kita buat di sini? Okey, sebenarnya objek yang jatuh bebas akan mengalami pecutan graviti kan. Kita sudah tahu tadi jatuh bebas dipengaruhi oleh daya graviti kan. Jadi sebenarnya daya tu merujuk kepada apa? Pecutan graviti bumi dengan nilai yang sama, iaitu berapa? Purata pecutan graviti bumi adalah 9.81. Kenapa purata? Sebab nilai pecutan graviti bumi ni di kawasan bumi lah. Maksudnya di tempat-tempat yang tertentu nilainya berbeza-beza sebenarnya. Jadi saintis sudah ambil purata, ambil banyak bacaan dan ambil purata lah supaya dapat nilai lebih tepat. Okay, nanti saya jelaskan kenapa nilai-nilai ini tidak sama di tempat-tempat yang berbeza. Okay, baik. Jadi ingatlah, objek yang jatuh bebas akan mengalami pecutan graviti bumi iaitu 9.81. Sebab itulah dia tiba pada masa yang sama ke permukaan. Okey, baik. Halaju objek yang berjatuh bebas akan bertambah sebanyak 9.81. Ini halajunya. Halaju bertambah secara seragam. Sebab itulah dapat pecutan yang sama kan. Bertambah secara seragam. 9.81 meter per saat. Setiap saat lah. Okay, dalam medan graviti seragam berhampiran permukaan bumi. Okay. Seterusnya, objek yang jatuh bebas hanya dipengaruhi oleh daya graviti saja. Daya tarikan graviti saja. Ini yang awal-awal tadilah konsep jatuh bebas. Dan semestinya tiada daya lain yang bertindak seperti rintangan dan juga geseran. Okey, baik. Ini cikgu jelaskan kenapa nilai pecutan graviti ni berbeza-beza. Ingat nilai pecutan graviti ni bergantung kepada daya tarikan graviti lah suatu planet. Kalau bumi, lain. Kalau bulan, lain. Marikh, lain. Planet lain, lain lah dia punya nilai graviti. Kalau di bulan, tak silap cikgu, 1/6 daripada graviti bumi. 1/6. Jadi lagi kurang lah berbanding pecutan graviti bumi. Okey, baik. Kita tengok di sini ada garisan khatulistiwa. Okey, ada pusat bumi. Di tengah-tengah lah pusat. Okey, kalau diikutkan jarak, pusat bumi ke garisan khatulistiwa, jaraknya ialah 6372 km ataupun 6372 km. Maksudnya lagi jauh berbanding pusat bumi ke kutub utara. Ia hanya 6350. Lagi dekatkan, lagi pendek. Bila lagi pendek, nilai graviti, pecutan gravitinya lagi besar. Maksudnya daya tu lagi kuat kan. Sebab itulah pecutannya lagi tinggi berbanding orang yang duduk di kawasan khatulistiwa ni dengan hanya nilai pecutan gravitinya 9.78 meter per saat. Lagi kecil berbanding di kutub utara. Disebabkan apa? Jarak tempat itu dengan pusat bumi diukur lagi jauh, lagi rendah lah sebab daya tu lagi lemah. Maksudnya lagi dekat, lagi tinggilah nilai pecutan graviti. Okey, baik. Jadi cikgu harap kamu semua boleh faham konsep jatuh bebas. Pada kelas berikutnya kita akan gunalah rumus-rumus jatuh bebas ini untuk menyelesaikan masalah. Jadi untuk hari ini kamu hanya buat nota sahaja. Siap nota, PM cikgu untuk disemak.